الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Alhamdulillah, sekalian hamba-hamba yang disayangi, yang dirahmati oleh Allah, yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dapat lagi kita kembali pada pagi ini untuk sama-sama kita bermuzakarah ilmu yang terbit daripada sumber Al-Quran. Sumber yang kedua ialah Al-Hadis. Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk mempelajari ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Satu ilmu yang wajib ada dalam diri, yang mana Nabi SAW pernah berpesan pada khutbah yang terakhir baginda, aku tinggalkan kepada kamu dua benda. Jikalau kamu berpegang dengannya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Gigitlah yang ku tinggal ini dengan gerahammu, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Alhamdulillah, andai waktu pagi kita belajar Al-Quran, petang kita belajar hadis, ataupun pagi belajar hadis, petang kita pergi belajar Al-Quran, maka kita di antara umat Nabi Muhammad SAW yang sedang memegang amanah baginda, yang sedang menerajui satu suruhan yang telah pun difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib ada di dalam diri kamu sebagai seorang muslim yang mukallaf, ada ilmu Al-Quran, ada ilmu Al-Hadis. Barulah kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam hadis Imam Nawawi, hadis 40 Imam An-Nawawi, yang mana hadis yang ke-36. Hadis dengan tajuk pertolongan dan rahmat Allah. Ingat, kita bila belajar hadis dengan Al-Quran memang tak lari. Maksud hadis, apa yang ada dalam Al-Quran, hadis yang terangkan. Nah, jadi kalau kita belajar Al-Quran, tak mau belajar hadis, tak boleh. Nah, belajar hadis, tak mau belajar Al-Quran pun tak boleh. Kena seiringan kedua-duanya. Kalau tidak, dia tak faham. Dalam Al-Quran, dia ajak berudu, waghsilu wujuhakum aidikum ilal marafiq. Dia kata, basuhlah muka kamu dan tangan sampai siku. Dia ajak wudu dekat tu je. Kalaulah kita tak mau belajar hadis, nak belajar Quran je, dia ajak ambil semayang, basuh muka dengan tangan sampai siku je. No, kakinya tak ada, niatnya tak ada. Bukan bermakna Al-Quran itu tak sempurna. Bukan. Nah, tetapi bila setiap kali turunnya Al-Quran, Al-Quran mula-mula diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tukang ajak? Jibril alaihissalam jadi tok guru. Jadi bila mai ayat macam tu, Rasulullah tanya, ni pasal apa kena basuh muka dengan tangan sampai siku je? Maka Jibril yang menjadi guru Rasulullah lah yang menerangkan satu persatu. Rasulullah rakam balik melalui minda baginda yang bijaksana itu, lantas ditulis oleh para sahabat. Jadilah kita bermula dengan niat.
Kemudian basuh muka. Lepas tu tangan sampai siku. Ada had pula. Had muka dekat mana. Dan kita dah kata muka tu yang mana ada hidung, ada mata, ada mulut, tentulah muka. Kenalah kita ni mulut datang perut. Kena kan? Mulut datang perut. Ini tak ada mulut. Nah? Macam mana nak buat? Adakah nak pergi basuh datang perut ni? Jadi apa yang ada di muka je lah. Nak? Katalah hidung ni di belah belakang kan? Nak? Jadi apa yang ada di wajah sahaja. Nah? Hadislah yang terang. Sebab tu bila belajar Al-Quran kena belajar hadis. Hadis yang menguraikan satu-satu. Baik. Dalam Al-Quran disebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Ta'ala sebut, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana puasa orang yang sebelum kamu. Dia suruh puasa dia. Walhal, puasa ni macam-macam jenis. Ada yang jenis puasa tak makan daging. Makan sayur saja. Ada yang puasa tak bercakap. Macam puasa Hana, iaitu isteri Ali Imran. Ketika mana dia mula-mula nak mengandung. Kan Imran tanya kepada Malaikat Jibril, apa tanda isteri aku mengandung? Dia dah tua dah. Umur dia dah 60 tahun. Apa tanda isteri aku mengandung? Maka kata Malaikat Jibril, dia takkan berkata-kata selama 3 hari. Melainkan dia hanya boleh membuat isyarat saja. Sungguh, kalau lo ni mengandung, boleh pergi klinik, scan, cek air kencing. Zaman tu, zaman 2000 tahun yang lalu. Mana ada scan? Mana ada urine test tu? Jadi, tandanya kata Jibril, dia tak boleh cakap 3 hari. Itu dinamakan puasa. Puasa bercakap. Kemudian Sayyidatina Maryam. Ketika mana melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dia dikerumuni oleh puak-puak Nasrani, puak-puak Yahudi, yang mendakwa anak yang dilahirkan itu adalah hasil daripada perzinaan. Tapi dia dah bernazar, kalau dia selamat melahirkan anak, dia tak mau bercakap 3 hari. Itu dipanggil puasa. Okey. Dalam Al-Quran dia tak kata pun puasa ni jangan makan, jangan minum. Dia tak kata. Tapi hadis yang menerangkan. Sebab tu bila bertanya, wajib dah belajar hadis? Wajib lah. Wajib lah, Wajib lah. Tapi dia taklah macam wajib sembahyang tu. Siapa tak sembahyang dah dihukum kafir ataupun meruntuhkan agama dia. Tapi bila mana kita dah dalam agama Islam ni, bila nak sembahyang wajib kena belajar hadis. Jadi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk belajar hadis. Dipilih. Kalau dengar tak mana-mana ada kuliah tentang hadis, pilih cari walaupun hadis tu sepotong ayat. Innamal a'malu binniyat. Ataupun as-sabru minal iman. Atau an-nazafah minal iman. Itu di antara hadis-hadis pendek. Kalau tak boleh menghafaz, maka ra'ikanlah ia dengan belajar. Kita tengok hadis ni didatangkan daripada An Abi Hurairah. Kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man nafsa'a mu'minin kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi
ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indahu wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Okey, lafaz ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Kita tengok maksud hadis atau mafhum hadis atau arti hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesiapa yang melapangkan seseorang mukmin daripada satu kesusahan, daripada beberapa kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya satu kesengsaraan daripada beberapa kesengsaraan di hari kiamat. Dan sesiapa yang memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang menutupi kecelaan seseorang Islam, Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Dan Allah itu sentiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Sesiapa melalui satu jalan kerana mencari ilmu, Allah memudahkan baginya satu jalan ke surga. Dan tidak berhimpun sesuatu kumpulan dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah sambil mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka itu, melainkan turunlah ke atas mereka itu ketenangan. Dan mereka itu diliputi oleh rahmat, serta mereka itu dilingkungi oleh malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut yang mereka adalah daripada orang-orang yang berada di sisinya. Dan sesiapa yang terlambat dengannya amalannya, tidaklah disegerakan oleh keturunannya. Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz ini. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Nah, hadis ini hadis sahih yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun mengilhamkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalamnya menyampaikan wasiat kepada Abu Hurairah. Nah, kata Abu Hurairah, Nabi telah pun bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang ni barang siapa yang telah melapangkan seseorang mukmin daripada satu kesusahan, daripada beberapa kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya satu kesengsaraan daripada beberapa kesengsaraan di hari kiamat. Yang ni bantuan yang kita bagi yang bersifat duniawi tetapi diperolehi di akhirat. Nah, dapat di akhirat. Maka Imam An-Nawawi menghuraikan yang dimaksudkan dengan melapangkan seseorang yang dalam kesusahan, di antaranya orang yang terhimpit, yang tak ada makanan. Orang yang tak ada makanan, orang yang susah. Kita bagi kepada dia apa jenis bantuan, sama ada kita bagi berbentuk makanan atau kita bagi berbentuk pinjaman. Dia susah. Orang susah ni, dia akan meminjam apabila dia amat-amat perlu. Okey. Ini perbincangan tentang pinjam. Ada dua jenis orang pinjam ni. Sejenis manusia dia memang suka pinjam. Lepas tu, dia malas bayar. Sejenis manusia dia malu nak pinjam. Kecuali kalau dia betul-betul susah. Dan dia akan usaha untuk membayarnya. Ada dua jenis. Maka kata Nabi SAW, kedua-dua ni berhajat. Berhajat ni memerlukan bantuan daripada kita. Bila kita bagi pinjaman, maka wajib ada persetujuan ataupun
perjanjian. Hitam putih. Tulis, hang nak bayar bila, berapa yang hang mampu nak bayar. Kalau hang tak boleh bayar, siapa yang akan bayar? Ada penjamin. Ha? Kalau anda berlaku apa-apa kepada hang, mati ke dan sebagainya, adakah siapa nak bayar? Ataupun hang ada aset tak untuk dijual seandainya sampai masa yang tempoh hutang dijanjikan, katalah aku nak pinjam ke hang dalam tempoh sebulan, hujung bulan ni aku bayar. Kawan ni dia memang berhajat. Aku nak ni, hujung bulan ni yang kena bayar. Tak kira lah RM2 pun. Hutang tetap hutang. Tambahlah kalau ribu-riban. Memang wajib bayar. Lepas tu, bila dia kata, aku bayar, insya-Allah hujung bulan ni. Kita pegang pada janji. Kita bagi dekat dia pinjam. Bagi pinjaman. Katalah RM5. Ini cerita hak yang fakir lagu kita lah. Bagi kat dia RM5. Okey, baik. Sepanjang tempoh kita bagi pinjaman tu, setiap kita bagi, kita harap tak bayaran hakak lah. Sebab dia dah janji. Dia nak bayar. Tiba hujung bulan, dia kata nak bayar, tapi susu anak habis. Elektrik ni kena potong. Ayak pun kena potong. Rumah sewa tak bayar lagi. Jadi, kita pun tak apalah macam tu. Kita panjangkan tempoh lagi. Lah ni hang bayar dulu settle rumah sewa ke, susu anak ke, duit api, duit ayak ke. Memanglah tak logik akal RM5 tu, tapi mungkin asbab. Lepas tu, dalam tempoh ni lah yang Allah Ta'ala kata, man nafasa kurbatan min kurabi mu'min. Siapa yang melepaskan kesusahan daripada seorang mukmin yang lain, Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat nanti. Yang ni, dah kita kata cukup bulan. Cukup bulan ni 30 hari bulan lah. Habis sangat 31, tak ada lah sampai 32 hari bulan kan. Cukup bulan. 30 tak boleh bayar. Mai 1 hari bulan. Dah kita pun kata tak apalah. Hang buatlah dulu. So ni yang ada, hang bayar. Kita kata. Okey. Di dalam tempoh dia tak bayar hutang kita tu, kita memperpanjangkan tempoh, kita dapat pahala sedekah. Tiap-tiap hari, walhal kita bagi dia pinjam sekali je. Tiap-tiap hari, malaikat kiraman katibin sedang menulis pahala sedekah untuk kita. Kita bagi kat dia RM10 hutang. Atau RM5, atau RM50, atau RM100, atau RM1000, atau RM100,000 kita bagi dekat dia. Maka itulah pahala berlipat kali ganda. Kita bagi sekali itu je. Tapi Allah Ta'ala kira. Dicatat oleh malaikat yang menulis kebajikan. Kiraman katibin. Siapa dia malaikat tu nama apa? Raqib. Raqib tulis. Hari ni dia bagi banyak ni. Esok dia bagi. Sampai tempoh dia bayar. Ini yang dikata. Tapi kita tak nampak lah. Kita tak nampak sebab dia lagi tak bayar. Ni Allah Ta'ala kata, sekali kamu melakukan kebaikan, 10 kali ganda Allah Ta'ala bagi. Cuma kata Allah, takkan kamu perolehi bayaran itu di dunia, akan kukira di akhirat. Dan dia kata akan mendapat kelepasan di akhirat nanti. Tengok esok ni, waktu kita berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, hendak ditimbang amal kebajikan dan kejahatan kita, naik pahala sedekah. Kita pun heran mana mai pahala sedekah yang punya banyak. Rupa-rupanya kita bagi pinjam sekali, Allah Ta'ala sedang menggandakan pahala sedekah pada hari-hari tempoh yang kita panjangkan. Pemurah dah Allah. Allah Maha Pemurah. Allah cukup pemurah. Dia kaya. Dengan kekayaan itu, dia bagi dekat kita. Dia nak tengok kita, hang nak ungkit tak, hang nak kata. Kita ni jenis tak sabar. Kita bawa cerita. Dia kata lepas 1 orang, dia tu hutang aku tak bayar. Dia janji nak bayar cukup bulan, tengok tak bayar pun. Saya jumpa kau ni, kita kata lagi. Jumpa dia pun kita kata, bila nak bayar hutang? Menyakiti nanti tak. Kan kita dah kata bagi tempoh sikit lagi. Tanpa menyakiti dia.
maka akan mendapat kelepasan, kemudahan di akhirat nanti. Itu waktu mana kita nak ditimbang amal kebajikan. Bertambah berat, bertambah berat. Hairan seorang hamba Allah. Nah, kata Rasulullah, di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, ketika mana dihisap untuk diletak sama ada ke surga ataupun ke neraka, timbangan dia naik pahala sedekah berlipat kali ganda. Dia tanya kepada Rasulullah yang berada di timbangan, adakah ini daripada Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ini daripada engkau. Hasil daripada mana? Memberi pinjaman kepada orang dengan tempoh yang panjang. Kemudian meredailah. Tak apalah dah, dia tak ada nak buat lagu mana. Rupa-rupanya Allah Ta'ala sedang bagi ganda. Jika bagi pinjam RM1, Allah bagi 10. Nah, Allah Maha Kaya. Itu kekayaan Allah. Okey, hati ni dah tak sabar lah. Aku tengok dia pergi makan angin rata. Hutang aku dia tak bayar. Dia pergi makan angin rata. Tak boleh duduk lah ni. Nak pergi serang ni. Nak pergi minta. Sampai kat tengah jalan, tak usahlah, kesian dia memang betul tak ada tu. Patah balik. Niat tadi tak elok dah kan? Hak niat tak elok tu, niat yang jahat tadi tu. Apabila kita batalkan, Allah bagi pahala pula. Pasal membatalkan niat yang jahat. Allahu Akbar. Ni kata Allah itu kaya. Allah itu maha agung. Allah itu maha pemurah. Janji hak niat nak buat baik je. Aku bagi. Walaupun mula tu hak niat nak buat jahat. Tapi oleh kerana membatalkan niat kejahatan itu, dengan sebab memikirkan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan bagi satu lagi pahala. Yang ni, yang dibincangkan oleh Imam An-Nawawi, yang mana maksud daripada satu tulisan di dalam syurga ketika mana Nabi SAW keluar daripada syurga diteman oleh Jibril alaihissalam pada malam Isra' wal Mi'raj. Nabi tengok di pintu syurga waktu nak masuk, Allah Ta'ala tulis haramun ala dayus. Syurga itu diharamkan kepada lelaki yang dayus. Yang membiarkan isteri dia keluar rumah tanpa menutup aurat. Itu suami dayus. Suami yang membiarkan isterinya bercampur dengan lelaki yang bukan mahram. Suami yang membiarkan isterinya, anaknya membuka aib di hadapan orang ramai. Ini yang dinamakan ad-dayus. Dan suami yang tak boleh membelanjakan nafkah zahir untuk anak dan isterinya. Itu adalah dayus. Allah Ta'ala kata haram. Dan waktu Rasulullah nak keluar, dia tengok tertulis di atas pintu syurga. Terus bayanglah pintu syurga lagu ni. No? Yang mana ditulis di situ, sesiapa yang memberi sedekah, Allah bagi 10 kali ganda pahala. Dan sesiapa yang memberi hutang, Allah bagi 18 kali ganda. Lantas Nabi SAW bertanya kepada Jibril, pasal apa bagi hutang pahala lagi banyak daripada bagi sedekah? Sebab kata Jibril, orang yang meminta hutang pada kita tu, dia takkan minta kalau kerana dia tak susah. Sementara orang yang minta sedekah tu, dia dah ada pun dia akan minta. Sebab memang kerja dia minta sedekah. Dia ada, bukan dia tak ada. Tapi dia buat tak ada. Dia duduk, dia bawa kolej, dia bubuh duit siling dia dalam tu. Ayah orang tu duit kertas, dia ambil pelan, dia simpan. Dia simpan, dia tak mau bagi orang tengok kertas. Banyak. Sementara orang yang berhutang ni, dia bukan macam tu. Dia takkan minta selagi dia tak benar-benar berhajat. Okey. Itu pada perkataan yang pertama. Kemudian, kata Nabi lagi. Kata Nabi SAW, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ni pahala 2 dapat. Barang siapa yang memudahkan orang, yang memberi kemudahan ataupun yang menunjuk satu jalan kemudahan bagi seseorang yang sedang dalam kesusahan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, nescaya Allah Ta'ala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Kita mudahkan orang. Baik. Apa dia
cara yang dimaksudkan kita memberi kemudahan kepada orang lain. Apa juga perbuatan kita yang mendatangkan kemudahan pada orang. Salah satunya, kita tengok dia berjalan kaki, tak larat sangat. Kita ni naik motor je. Berhenti mai lah naik. Satu kemudahan. Tak apa ke? Nak balik rumah ni rumah aku, kau ni rumah aku ni. Tak apa mai naik. Bawa dia. Ni helmet tak pakai, tak apa. Tak pakai pun tak apa. Polis tu geng. Bawa dia. Okey, kemudahan ni Allah Ta'ala bagi di dunia dan juga di akhirat. Orang lintas jalan. Lah ni nak lintas jalan punya seksa no. Seksa sungguh. Tambah jalan matang ni saya ingat lah. Cukup susah. Bertingkat-tingkat nak lintas jalan. Kita nampak dia tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tak habis, tengok kanan, tak habis. Kereta punya laju-laju. Kita yang cerdas sikit ni, pergi pegang tangan dia. Tengok jantina dulu lah, pegang pun lah. Tak lagi bangla lintas jalan pun kita pergi pegang lah. Tengok jantina dulu. Yang duk lintas jalan lah ni bangla lah. Orang kita jarang-jarang. Pada pun tak ada kenderaan. Kita tolong. Kita bagi bantuan. Itu satu kemudahan. Kita naik kereta. Kita tengok orang nak keluar simpang. Kita berhenti. Bagi lampu dekat dia. Kita mudahkan jalan dia. Tak kira lah dia nak pergi ke mana. Walaupun orang yang kita tolong tu bukan Islam. Kita bantu tu bukan orang Islam. Tapi pasal apa? Pasal kita bagi kemudahan pada dia. Kita dapat kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Kadang-kadang kita nak keluar macam nak keluar kereta banyak kan. Biasanya kalau simpang rumah saya tu paling susah nak keluar lah. Dia dekat dengan lampu isyarat memang kereta tengah banyak. Biasa yang bagi laluan, dia tengok makcik-makcik lagu saya ni kemut keluar simpang. Biasa yang bagi laluan untuk orang Cina. Orang Cina bagi laluan. Dia berhenti, dia bagi laluan. Saya selalu berdoa pada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan dia. Sebab dia bagi mudah urusan aku nak keluar. Kita kan takut tengok kereta laju-laju. Tengok motor laju-laju. Orang tak bagi kita, kita bagi orang. Lagu itulah risiko atas jalan raya ni Kita ni bawa, kalau terlampau cermat pun orang marah. Kalau terlampau tak cermat pun kena marah. Kalau terlampau cermat, orang tengok, perempuan. Kan, biasa orang kata tu lah. Kata pilah. Kata pilah. Apa nak kata. Tapi andai kita bagi kemudahan pada orang, Allah akan bagi kemudahan pada kita. Dan kata Rasulullah SAW, kemudahan ni bukan sekadar di dunia, tapi di akhirat pun dapat. Kayanya Allah dah bagi di dunia, Allah bayar lagi di akhirat. Ni yang dikatakan Allah Ta'ala itu maha kaya. Dia tak bagi sikit-sikit. Dia bagi dekat kita, bagi yang banyak sangat. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yani sesiapa yang menutupi kecelaan musliman, seseorang Islam, maka katanya Allah akan menutupinya kecelaan di dunia dan di akhirat. Celah di sini catat sikit dekat situ. Aib. Aib ni apa maksud aib? Keburukan. Sesiapa yang menutupi keburukan seseorang, nescaya Allah Ta'ala akan menutupi keburukannya. Yani yang mana keburukan yang ada pada diri kita ni banyak. Kita yang kenal diri kita. Kita ada perangai kita yang tak elok. Kita tahu. Kalau kita tengok, ada orang jenis perangai dia ambil makanan ni nak makan. Dia ambil makan banyak debur dalam pinggan. Kalau ada 10 hidangan, 10 dia tunggu sampai setimbun. Dia makan sikit-sikit je. Tak lagi dia buang. Itu aib tak? Aib. Kalau kita ada panggil lagu tu, tinggalkan. Itu aib. Dibenci Allah, dibenci Rasulullah, dikutuk para malaikat. Okey. Yang diceritakan tentang aib di sini,
apa juga yang kita pandang yang tak elok pada orang, itu adalah aib. Jangan buka. Tutup. Sebab kita pun ada aib kita. Yang saya cerita tadi. Mungkin kita jenis orang yang tak boleh tengok benda banyak. Tamak, ambil. Walhal tak boleh. Uncang perut kita sebenarnya bukan besar mana pun. Tapi kita isi, dia jadi macam belon tu. Jadi, lepas tu dah cekang dah. Sedangkan makanan tu bersisa tak habis. Biasanya jadi benda ni di rumah kenduri kan. Kenduri lah ni no. Masya Allah, Allah Ta'ala limpahkan rahmat, nikmat punya banyak lah. Pergi kenduri lah ni seronok. Saya pun seronok kenduri. Macam di pasar malam. Macam di pasar Ramadan. Hama apa semua ada. Kan? Hama ayak sejuk. Hama ayak panas. Hama teh tarik. Hama teh o. Hama kopi o. Hama pulut. Hama nasi. Hama bihun. Hama mi. Hama laksa. Semua ada. Seronok kalau boleh nak duduk tak mahu bangkit-bangkit. Orang lain duduk berkata. Dia nak duduk. Nanti saya nak bagi lapak pula. Bangkit dah orang lain nak duduk pula. Duduk tak mana. Tidak pun abang kat tuan rumah. Balik sana saya pergi main lain. Kalau tuan rumah tu kata, tak apa. Kalau tuan rumah tu kata, mai, sampul lain. Okey. Nah, bayar sampul lagi sekali, mai. Dah? Lawak dah? Dah. Biasanya tuan rumah ni tak kata aku tu, makan lah. Dia pun memang nak buat kenduri hari tu nak. Tapi perangai itu yang tak elok. Ini dinamakan aib. Kita boleh tengok tak orang macam tu? Nah, kita nampak. Kita sembang dengan member meja. Hang tengok dah, hang tengok dah. Hang tengok dah. Tu dah buka aib orang tu. Nah. Dia nanti kutip ambil sebanyak-banyaknya. Baru dia duduk bersidang. Dia makan perut tua lagu kita ni. Yang marah saya kata tua lah. Tua tak? Tua lah tu. Perut tua lagu kita ni. Dia masuk main ketayak sebiji. Cucuk udang sebiji. Lepas tu dia kenyang. Makan kat hang. Dandan. Kalau tu tak. Hang yang ambil. Kena orang yang tukang kutip lagi dia kata yang ni sisa. Buang. Ini aib. Nah. Ini aib. Macam mana cara kita nak tutup aib ni? Bagi tahu dekat dia. Sikit-sikit saja nah. Cara kita tutup aib dia agar orang lain tak buka. Ini aib yang kecil ni. Yang sikit, yang tak nampak ketara. Okey. Ada aib yang boleh dibuka. Apa dia aib yang boleh dibuka? Aib ni apabila kita tengok dia mendatangkan kemudaratan, kita hidup dalam masyarakat, maka kita boleh buka kepada orang yang berhak mengambil tindakan. Contohnya, kita tengok orang yang sedang dalam bersunyi-sunyian, berdua-duaan lelaki dan perempuan berkhaluat. Berkhaluat. Semacam dia kita tengok ni, dia duk masuk main. Laki ni selalu ada di rumah tu, tak ada mak dia, tak ada ayah dia. Boleh buka? Boleh. Tapi bukan canang sekampung. Dicari pihak berwajib, bagi tahu. Boleh. Kita tengok orang buat pot tempat hisap dadah ke. Boleh. Kita tengok benda ni aib. Kita boleh cari pihak berwajib. Kita buka aib kita. Ataupun mungkin kita nak cerita kepada anak kita atau anak murid kita sebagai satu pedoman hidup. Jangan kamu lakukan sekian-sekian. Jangan minum arak. Kalau kamu minum arak, jadi macam ni. Macam orang tu, macam orang ni, maka boleh. Kita bercerita, bukan nak buka seorang tu sebab kita tak cerita dia terus. Kita habaq dia sikit-sikit. Kalau hang buat benda macam ni, hang akan jadi macam kawan tu. Boleh. Boleh buka aib. Lagi satu. Orang yang menguruskan jenazah. Orang yang menguruskan jenazah ni, biasanya, dia akan temui sesuatu yang orang lain tak pernah jumpa pada badan mayat. Mana dia, badan mayat ni, badan orang, bukan boleh jumpa semua kan. Macam puan-puan yang hari-hari tengok saya, nampak tang ni je kan? Aib saya banyak. Tapi bila saya mati,
Pengurus jenazah saja yang akan nampak aib dia. Betul tak? Pengurus jenazah dia akan nampak aib dia. Saya nak cerita tentang satu pengurusan jenazah. Yang ni guru saya yang kongsi. Bukan saya nak, guru saya kongsi. Dia cerita, dia kata, dia dipanggil untuk menguruskan satu jenazah transgender yang tukar jantina. Lelaki tukar jadi perempuan. Nah, jadi dia buang. Dia punya Angry Bird tu dia buang. No? Dia buang Angry Bird dia tu, dia bubuh lah. Tampuk perempuan. Nah? Ini kita tak panggil pondan dah benda ni, no? Kita tak panggil pondan dah benda ni. Kalau pondan ni, dia tak buang benda tu. Dia makan pil hormon, dia pakai baju perempuan, dia bergaya macam perempuan. Yang ni dia trans dah. Dia dah tukar dah. Yang ni yang dikatakan haramun haramuka. Haram bertimpa-timpa ni. Takdirnya, bila mati, jenazah dia, siapa yang wajib urus? Lelaki. Sebab dia lelaki. Walaupun dia ada buah dada besar, dia ada punggung yang bulat, rambut yang panjang mengurat, dia pun ni lagi pandai jaga badan tu. Dia pun lagi pandai jaga badan. Kalau kita tengok lah, nak bandingkan dengan kita hak perempuan asli ni, kita lagi berkorak daripada mereka. Nah, saya pun nak duduk di tepi lah. Kulit dia halus je. Dia pun makan pil lah, pil hormon tu. Mahal pil tu. Nah, jaga ni daripada ujung rambut. Rambut tu ada vitamin untuk rambut, vitamin untuk kulit. Nah, jaga sungguh-sungguh. Memang cantik. Bulu mata ni pi tanam ni. Nak bagi lentik tu pi tanam. Kening-kening ni pi tanam. Sampai tahap tu. Tapi hebat macam mana kamu manusia, sampai masanya dijemput oleh Allah. Kembali ke pangkuan Allah. Nah, bila mana dia mati ni, guru saya cerita, nah, panggillah pengurus jenazah ini di kalangan lelaki. Hak yang orang biasa ni, dia pergi tengok, dia kata tak mau lah, dia kata. Sat lagi dia akan gosok pada bahagian-bahagian perempuan dia. Dia tak mau. Bila tak mau, dia terpaksa percari Tok Guru Pondok lah. Dia ingat Tok Guru Pondok tu kuat sikit. Dia tak tahu Tok Guru, nama pun Tok Guru kan. Tapi dia kata anak terpaksa buat jugalah benda ni, dia kata. Bila waktu meruam, nak buang najis pada bahagian kemaluan. Tak tanya dia mati sakit apa, dia kata tak tanya, dia kata. Pada bahagian dada memang buah dada cantik, dia kata, tak ada nak melanduk pun tak ada. Maaf cakap, duk bulat seketul situ. Dia pun tanam dalam tu silikon tu. Dia duk terpacak lagu tu lah. Kan? Kalau kita ni dah melebeh gitu. Lepas tu dia kata memang cantik. Dengan putih kebu, dia kata. Basuh, dia kata. Tapi yang paling tak tahan pada bahagian meruang dia. Waktu buang tu, mula dia kata keluar darah. Dia tengok darah makin banyak. Bau semakin busuk. Lepas tu keluar nanah. Lepas tu keluar ulat. Dia kata, yang ni dia bukan nak buka aib, sekadar mengambil iktibar agar jangan ada di kalangan kita yang macam tu. Allah Ta'ala tunjuk. Ada yang Allah Ta'ala tak tunjuk. Ada yang Allah Ta'ala tunjuk. Sebab kita memang dilahirkan atas fitrah. Fitrah kita, kalau perempuan, redalah. Perempuanlah aku. Kalau lelaki, redalah. Lelakilah aku. Untuk apa nak ditukar-tukar ganti lagi? Bila ditanya dia mati sakit apa, rupanya dia mati sakit kelamin. Tak tahulah, Allah Ta'ala datangkan mungkin pembedahan tu, jangkitan kuman ke dan sebagainya. Tapi azab sangat, dengan bauan yang busuk, dia kata ini bukan buka aib, ini sekadar, dia kata, satu perkongsian agar menjadi satu ibrah, satu pengajaran buat kita bahawasanya benda ni kena cerita. Terutama sekali dia kata cerita dekat orang yang duk buat benda tu. Ramai lah.
Dalam Malaysia lah ni ramai dah. Baru ni dia pun tak malu mengaku. Nah, kami memang jantan tapi kami tukar. Lah ni tak mahal dah. Katanya kalau di Thailand, kalau nak tukar 15,000 pun boleh tukar dah. Harga 15,000 je boleh tukar dah. Je dia kata, harga 15,000 je. Mana dia mampu. Mereka bekerja susah payah. Nak buat benda tu sahaja. Kalau kata ni, mereka tanam silikon dalam dada mereka tu, bagi timbul nak tinggi, dia tak berkocak lagu kita ni. Kita ni kalau hak aktif, melambung dia baru melambung sama lah, dia tak berkocak. Dia tak berkocak tu kalau begitu dah. Allahu Akbar. Tapi aib ni kena buka. Tapi pada yang berwajib sahaja. Bila diceritakan benda ni, kita dengar ni, kita ambil satu ibrah. Ibrah ni apa dia? Pengajaran. Bahawasanya apa saja kurniaan Allah itu wajib kita bersyukur dengan segala kurniaan Allah. Kalau jenazah yang diceritakan oleh guru saya ni tadi, dia bagi tahu bila selesai dimandikan, dia kata dia pun tak cuci pada bahagian tu terlebih banyak dengan sebab tak mau berhenti nanah dengan darah dia. Diikuti dengan ulat dia kata bubuh kapok baroi. Saya tanya kalau masalah macam tu nak baca, dia kata sumbat kapok baroi banyak-banyak dengan kapak di dalam bahagian lubang tu, dia kata, dan kemudian kebumikanlah dia. Yang selebihnya dia berurusan dengan Allah. Yang selebihnya dia berurusanlah dengan munkar dan nakir. Yang selebihnya dia berurusanlah dengan kiraman katibin. Lagi takut. Biarlah urusan kita ini diselesaikan di dunia. Jangan urusan kita kalau dah masuk diserahkan pada para malaikat, diserahkan kepada Allah, perbicaraannya lama. Okay, ini di antara aib yang boleh kita buka kerana ia membawa pengajaran. Aib yang tak boleh kita buka iaitu kita sengaja membuka rahsia seseorang. Itu juga adalah aib. Ni aku nak cerita kat hang ni. Hang nak dengar tak cerita? Tak malah. Dia tu pesan kat aku, terus saya cerita dekat orang. Dan ni aku nak cerita kat hang seorang je. Kita kata-kata ni. Aku tak mau dengar. Pasal apa? Saya kalau hang cerita kat aku cerita kat orang. Aku tak mau dengar. Hang nak buka aib orang. Yang ni kita membantu menutup aib seseorang. Akan Allah Ta'ala tutup aib kita di akhirat nanti. Kita balik kepada Allah. Waktu kita diseru nama kita nanti, akan diceritakan satu persatu segala aib yang kita buat di dunia ni. Allah Ta'ala akan cerita. Di hadapan khalayak ramai. Seluruh makhluk dunia dihimpunkan pada hari itu. Semua tubuh tertumpu mata nak dengar. Dan ini cerita dia apa. Jadi kami kenal dia Ustazah Hasif. Dia duduk mengajak kami dulu. Malu tak bila nak dicerita satu malunya ya Allah. Malunya ya Allah. Tapi kalau kita tutup aib orang, Allah Ta'ala akan bicarakan kita pada tempat tertutup di akhirat nanti. Ini pesan Nabi SAW. Tutup lagi aib orang agar aib kita tidak dibuka satu hari nanti, yakni di padang mahsyar nanti. Baik. Kemudian kata Rasulullah lagi, sesiapa melalui satu jalan kerana mencari ilmu, Allah memudahkan baginya satu jalan ke surga. Subhanallah. Sesiapa yang melalui satu jalan kerana mencari ilmu, subhanallah, yang ada dalam dewan ni sekarang, yang ada di dalam Google Meet ini sekarang, semuanya sedang mencari satu jalan menuntut ilmu. Allah Ta'ala akan bagi satu jalan kemudahan untuk ke surga. Kita mudahkan jalan. Maknanya kawan kita nak tumpang mai majlis ilmu. Kereta kita kosong, jom naik. Kita bagi satu jalan kemudahan. Okey, baik, kami tumpang. Dia naik. Kita bawa dia mai.
Allah Ta'ala sedang mudahkan jalan kita. Untuk menuju ke surga. Maknanya macam ni. Setiap pekerjaan baik yang kita nak buat, tak pernah ada halangan. Tak susah lah. Walaupun demailah ujian sikit-sikit macam tu, tapi selamat insya-Allah boleh buat. Orang lepas no awak, kami tak lepas. Allah Ta'ala permudahkan. Sebab kita memudahkan jalan orang menuntut ilmu. Okey. Kita dah carry dia. Hari-hari bawa duit minyak pun tak mau bagi. Yang tu lah no. Usung dia tu merata. Harap sekupang tak bagi punya kedekut. Habislah no. Kita ingat macam ni je nah. Sama ada kita bawa dia ke, kalau kita tak bawa dia ke, dia minyak serupa tu juga. Nah, kalau kita tak bawa dia pun, kita kena bawa duit minyak serupa tu. Takkan bawa dia lebih sikit dia berat, dia cari minyak lebih. Dah kan? Nah? Macam tu juga. Allah Ta'ala akan beri satu jalan kemudahan menuju ke surga. Jalan ke surga itu berliku. Nah, berliku. Tapi bila kita bagi satu jalan kemudahan, okey. Dia tak nak tambang. Ni kat siapa ni? Kita duk bela anak-anak bayi ngaji tu. Ha? Kita bagi belanja dekat dia, kita beli buku dekat dia, kita bagi dia poket dekat dia. Itulah memudahkan jalan orang mencari ilmu. Tak kira lah ilmu dunia atau ilmu akhirat, selagi dia tak cari ilmu syirik. Selagi dia tak menuntut ilmu yang berbentuk ilmu hitam, ilmu sihir. Kalau dia pergi belajar matematik pun, itu ilmu yang bermanfaat. Kalau dia pergi belajar sains, itu ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi selagi kita nak bagi belanja dekat dia tu, selagi itulah kita dinamakan orang yang memudahkan jalan orang mencari ilmu. Akan Allah Ta'ala mudahkan jalan untuk kita ke syurga. Allah tu kan maha kaya. Allah tu maha pemurah. Dia bagi selagi mana kita ikhlas. Okay, kita bagi anak kita mengaji. Tak pandai. Tak cerdik. Nah, macam anak orang lain tak pandai. Apalah hang bangang sangat. Apalah nasib aku. Duit habis beli buku. Duit habis bagi belanja. Lah ni belanja pergi sekolah. Apa yang ada anak sekolah lagi belanja pergi sekolah sehari berapa lah ni? No? RM5. RM4. RM4, RM5. Ada yang bagi RM10, no? Mana ada RM1 dah? Tidak. Tak ada dah makanan tu. Kan? Kita ingat dulu-dulu kita pergi mengaji, dia hambat pergi lagu tu ya. Han telan lah ayak sejuk sementara nak balik. Kita pun tak gaduh. Pergi di kepala paip tu pam sungguh-sungguh. Kenyang saat ni pukul 2 jalan kaki balik, makanlah nasi di rumah tu. Kan? Hidup je. Tak cirik-birik pun. Telan ayak paip tu kayak. Bukan ayak tapih. Lah ni kita bagi minum ayak tapih. Bagi makanan berkhasiat. Beli vitamin untuk minda lagi. Tengok-tengok balik main apa lah hang punya bodoh. Habis duit aku saja. Habis. Nah. Ini apa pun atas keikhlasan. Okey. Lagi kata Nabi SAW. Dan tidak berhimpun sesuatu kumpulan dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah sambil mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Di antara mereka itu melainkan turunlah ke atas mereka itu as-sakinah. Apa dia? Ketenangan. Dan mereka itu diliputi oleh rahmat, yakni rahmat Allah. Tak berhimpun satu-satu kumpulan. Baik, kita ni dalam satu kumpulan. Kita duduk dalam satu halaqah. Di dalam satu rumah. Dewan kita duduk. Ataupun rumah-rumah Allah. Kita duduk dalam masjid. Saya dapat berita tahun depan insyaAllah Kak Yana, kita punya kuliah akan berpindah ke masjid. Nah, insyaAllah. Mungkin tempat lebih selesa. Nah, tahun depan lah. Bermula tahun 2023, kita akan berpindah ke masjid. Di antara satu rumah, di antara rumah-rumah Allah.
takkan berkumpul sesuatu kumpulan dalam satu halaqah, melainkan mereka itu diturunnya sakinah warahmah. Apa yang sakinah ni? Ketenangan. Dan juga rahmat daripada Allah, dan mereka itu akan diliputi oleh para malaikat. Disebutkan majlis-majlis ilmu yang ada berkumpul orang-orang yang macam ni, malaikat adalah penghuni-penghuninya. Andainya kamu lihat, andainya kamu dapat melihat, kata Nabi SAW, dalam satu kumpulan orang yang sedang berkumpul membaca kitab Allah, membaca hadis Rasulullah SAW, ada malaikat yang sedang menaungi sayap mereka. Kita ni sedang duduk di bawah sayap malaikat. Bukan mudah. Sebab tu, kalau ditanyakan duduk mengaji seorang-seorang dengan duduk di dalam halaqah, halaqah lah lagi baik sebab kita duduk di bawah sayap malaikat. Tapi daripada tak mengaji terus, duduk seorang-seorang pun baik. Nah, katalah dalam rumah, kita dengan handphone je, Google Meet. Adakah kita dapat? Ya, kita mendapat rahmat dan sakinah daripada Allah. Cuma kita tak dapat liputan para malaikat. Tapi sakinah apa makna? Ketenangan. Tenang ni duduk di mana? Hati, jiwa. Kita tak boleh pergi beli di kedai no. Nak beli ketenangan 1 kilo. Tak ada no. Tenang ni tak ada. Melainkan hanya orang yang duduk saja yang boleh merasa. Sebab tu guru saya kata, kenapa dalam majlis ilmu orang ramai tidur? Orang senang tidur sebab dia ada sakinah. Sebab dia ada ketenangan. Kita kalau nak tidur, ada ketenangan. Bila ada ketenangan, maka tidurlah dia. Tidak? Heran aku kalau masuk je majlis ilmu, mengantuk. Kadang pegang pen, sampai tercengang-centang pen tu. Sebab tu saya kata, saya tak marah kalau orang tidur. Sebab saya pun kaki lena dalam majlis ilmu. Saya, ni pun macam duduk di depan tukang bercakap. Cuba duduk di belakang. Saya rasa saya yang terlena dulu. Pasal apa? Ada sakinah, ada ketenangan. Itulah cara Tok Guru kami perli kami dalam majlis ilmu dulu. Dan dia kata, tu hamba tengok tu. Hasiah dia dapat tenang lebih, dia lena. Sehari kita pun bangkit. Pening ni kepala. Hang kenal lebih Asia no. Asal je aku buka kita hang lena. Asal buka kita hang lena. Tak apa dia kata tidur dalam ibadah. Hasil kajian perli dan maki daripada Tok Guru tu lah. Boleh mengaji lagu ni lah. Jangan marah kalau orang marah kat kita dengan sebab kebaikan. Okey. Dan dia kata Allah menyebut-nyebut yang mereka adalah daripada orang-orang yang berada di sisinya. Maknanya macam ni. Orang yang mempelajari hukum hakam. Tengok nombor 1 di bawah. Orang-orang yang mempelajari hukum-hukum Islam sentiasa mendapat rahmat Allah dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang muqarrabin. Allahu Akbar. Orang yang belajar ilmu ni yang kata tinggi darjat dia. Puan-puan keluar berjalan naik daripada rumah tak sia-sia. Hari ni berjalan rasa sakit sisi lutut. Kemarin sakit tangan pinggang tu. Makan ubat lega api dah dia turun mai ke lutut pula. Dah lutut di depan dia kena pergi belipak belakang. Dia turun mai ke tumit pula. Hang sakit tumit, aku sakit belakang kaki. Heran? Ini semua kata Allah. Aku berbangga dengan hamba-Ku yang bersusah payah mencari ilmu. Mereka itu termasuk di kalangan hamba-hamba yang muqarrabin. Hamba yang muqarrabin, kata Allah Subhanahu Wa Taala, di antara orang yang paling dekat. Apa maksud muqarrabin ni? Yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila dia belajar ilmu, dia kenal. Bila dia tak belajar, dia tak kenal. Kita kenal Rasulullah melalui ilmu. Kita pergi belajar baru kita kenal dia. Kita tak belajar, kita tak kenal. Kita kenal Allah melalui ilmu. Kalau tidak kita tak tahu. Tang mana duduk Allah tu. Lah ni tahu dah lagi Allah duduk tang mana. Dah lama orang ngaji ni. Tahu dah lagi.
Tahu tak tahu? Tak tahu. Dia tak bertempat. Saya nak tahu. Nah, hai hang mengaji lama dah tekan tak tahu Allah duduk kat mana. Hang mengaji lah 100 tahun pun takkan tahu Allah duduk kat mana. Tapi ada tak? Aku boleh habaq Allah ada je. Tapi aku tak boleh habaq dia duduk kat mana. Sebab Allah Ta'ala tu tak berjirim. Tak mengambil tempat. Itu jawapan orang ilmu. Nah, hang tak sampai mengaji lah. Selagi hang tak boleh cerita Allah tu duduk kat mana, hang tak sampai mengaji. Nah, pasal apa? Pasal hang tak hati. Duk bodoh situ lah. Memang takkan tahu. Kerana Allah Ta'ala itu tak mengambil tempat. Bagi jawapan kat dia. Tapi yang aku tahu, Allah itu wujud. Apa maksud wujud? Ada. Ada. Ada dia, tak boleh nak tunjuk tak mana. Sebab dia tak mengambil tempat. Itu hamba yang muqarrabin. Dekat dengan Allah. Bila kita susah, bila kita senang, kita sentiasa Alhamdulillah. Sebab apa kita tahu? Allah itu dekat dengan kita. Dan inilah yang dikatakan Allah Ta'ala sentiasa menyebut, berbangga Allah Ta'ala. Dia sebut kita kat mana tak? Dekat para malaikat dia. Lihatlah wahai malaikat. Hamba aku ini. Dalam dirinya aku berikan kepadanya nafsu. Aku kurniakan kepadanya akal. Berhimpun nafsu dan akal pada satu tempat. Tapi dia boleh menguruskan nafsu dengan sebaik-baik. Sehingga akal dia boleh menundukkan nafsu dia yang amarah. Malaikat tak ada nafsu. Sebab tu dia baik. Dia tak pernah buat jahat. Sebab dia tak ada nafsu. Tapi kita ada nafsu. Yang kadang-kadang buat jahat. Sak baik, sak jahat, sak baik, sak jahat. Tapi apabila kita pandai menguruskan nafsu, maka kita jadi baik. Ni kata Allah Ta'ala menyebut-nyebut. Sebab apa? Sebab ada ilmu. Dan kemudian dia kata, dan sesiapa terlambat dengan amalannya, tidaklah disegerakan oleh keturunannya. Apa maksud ayat ni? Okay, catat sikit di situ. Katalah balik sekali lagi nak pergi mengajak di rumah. Mai sampai tahun sini, apa dia kata ni? Siapa terlambat? Lambat ni lambat apa? Baik. Maknanya, iman tidak boleh dipusakai. Tulis yang tu dah. Iman tidak boleh dipusaka. Okey. Sekali lagi kita cerita. Buat kurungan daripada sesiapa terlambat dengan amalannya, tidaklah disegerakan oleh keturunannya. Buat kurungan daripada sesiapa sampai kat keturunannya, tulis iman tidak boleh dipusakai. Okey, maknanya macam ni. Kita kalau pandang mak dia, mak haji, pak dia, pak haji. Anak takkan jadi jin. Iman tak boleh dipusakai. Kadang-kadang cepat dia dapat, kadang-kadang lambat dia dapat. Kadang-kadang dia boleh jadi sebiji lagu mak ayah dia. Kadang-kadang dia tak jadi langsung. Ada tak? Ada. Contoh, anak Nabi Nuh alaihi salam. Itu kalau nak cerita anak Nabi. Contoh, pak saudara Nabi, Abu Talib. Dia bela Nabi dari kecil tu. Bapa saudara Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab. Tu keturunan Nabi tu. Betul tak? Keturunan Nabi. Tapi bila dia tak jadi, ni kata Allah Ta'ala, kami tak terima. Walaupun ramai daripada keturunan yang baik, kami tetap tidak menerima. Hidayah itu milik Allah. Iman tak boleh dipusakai. Tetapi dia kena dipelajari, dipupuk, disemai, dibajai. Itulah iman. Apabila iman itu dah pun tumbuh, wajib dibajai. Baja iman dengan ilmu. Bila dah ada, baja dia akan tumbuh subur. Maka berbuah dan berbunga. Apa dia buah dan bunga iman? Amalan. Jadi jangan kita pandang anak ustaz kot takkan perangai macam tu. Yang ustaz bapa dia. Dia tak start lagi. Inilah maksud daripada kata-kata Nabi SAW. Kalau kita tengok anak kepada Nabi Allah Lut. Anak kepada Nabi Allah Lut. Dia kan anak perempuan semua. Allah Ta'ala bagi ujian kepada dia. Dia tak ada anak lelaki.
dia ada anak perempuan semua. Bila sampai kepada tempoh untuk mengahwinkan anak perempuan dia, semua orang lelaki tak mau. Pada punya cantik-cantik anak dia. Dia dengan kaum apa? Kaum Sadum. Dengan sebab dia ni diutuskan di kalangan kaum Sadum yang berkenan dekat kaum sejenis. Lelaki berkenan kat lelaki. Perempuan semua tak ada. Tak mau, dia pun tak mau. Dia mau kat lelaki. Homoseks. Lepas tu bila dia nak kahwinkan anak dia, dia pun tak mau. Lepas tu mak tu pula, isteri Nabi Allah, Lut. Dia kata, inilah laknatnya beranak anak perempuan. Kalau aku beranak lelaki kan bagus. Boleh dah dinikahkan secara rambang dengan laki-laki di luar sana. Takdir Allah, Nabi Allah Lut didatangi oleh 4 orang tetamu di kalangan lelaki yang segak-segak sangat. Pada awalnya Nabi Allah Lut merasakan itulah laki-laki yang diutuskan oleh Allah menjadi bakal melantu untuk anak perempuan dia yang tak kahwin ni. Yang orang tak mau ni. Tetapi yang datang itu bukan laki-laki biasa. Laki-laki itu adalah malaikat. Allah datangkan dalam bentuk laki-laki yang segak sebab nak jadi fitnah kepada kaum dia. Isteri dia jahat. Keluar pergi bagi tahu laki-laki di luar, di rumah aku ada tetamu 4 orang. Punya handsome lah. Kita kata lelaki lah. Apa pakai api? Dia pun pakai api ke rumah lah. Nabi Allah Lut terpaksa sorokkan para malaikat. Tak sorok pun tak apa. Malaikat tu dia boleh hilang lah. Tapi dia buat sorok. Sebab dia tak tahu kata malaikat yang tu. Dia ingat nak bagi kahwin dengan anak perempuan dia. Tapi isteri dia pergi bocor rahsia. Anak-anak tu punya baik-baik lah. Isteri pula jahat. Okey baik. Anak-anak Nabi Allah Lut ini lahir daripada rahim perempuan jahat tu. Lepas jadi jahat dah. Tak, lepas jadi baik. Ini yang kata iman tu tak boleh dipusakai. Sebab dia dengar didikan daripada ayah dia. Dan akhirnya, bila mana malaikat tu kata, wahai Lut, hang tak usah takut lah. Kalau kata bagi dia masuk dalam rumah, pun tak apa. Sebab kami bukan manusia biasa. Kami diutuskan untuk menenggelamkan seluruh kampung Sadum ni. Lah ni hang dengan anak perempuan keluar. Dia keluar. Yang ikut dia tu tak ramai, 13 orang dia yang ikut dia. Yang anti perbuatan sejenis ni. Lepas tu, malaikat 4 orang yang tak bergerak ke mana tu, dengan satu tempikan sahaja, berlakulah gempa bumi. Bumi terbelah. Menelan sebahagian daripada kaum yang tengah buat homoseks tu, dikalihnya bumi. Di bawah naik ke atas. Yang atas turun ke bawah. Ditinggalkan sedikit kesan. Sebagai tontonan umum masyarakat awam seperti kita, yang ini disebut dengan nama Laut Mati. Ada sampai hari ni. Masinnya tak tahu nak habaq. Masin dia tu sampailah gigi-gigi ayak dia tu menghasilkan ketulan-ketulan garam punya masin. Pula tu dia tak tenggelam. Dia pilah duduk sampai ke tengah tu. Duk timbul situ saja. Dan kita umat Muhammad SAW tidak digalakkan pi ke pantai dia, pi ambil garam dia bawa balik mai. Tak digalakkan. Walaupun saintis Yahudi dan Nasrani mengatakan garam dia tu berubat. Dia nanti jual lah di tepi Laut Mati tu, dia jual produk-produk kecantikan. Lotion, kulit-kulit gatai. Ada pun nanti pergi dalam tu, dia pakai lumuk lah. Lumuk selut. Dia pun telanjang pun ada dalam Laut Mati punya. Tak takut lah makhluk ni. Kita tak dibenarkan untuk duduk berlama-lamaan di situ. Tak dibenarkan. Dia sebenarnya dia bukan laut pun. Dia tasik Dia tasik seluas-luas tu. Cuma sebab terlampau besar, maka dia disebut sebagai lautan. Ini yang dikatakan iman tak boleh dipusakai. Kalau kata mak jahat, tak semestinya anak jahat. Kalau kata mak tu baik, tak semestinya anak tu baik. Tapi, bila mana kita mati, abang,
Saya ni ustaz. Allah Ta'ala kata, ni ustaz buang macam jin. Kau tetap tak terima. Mana dia? Di akhirat nanti tak boleh nak recommend dah. Hang anak Perdana Menteri ke? Hang anak raja ke? Tak boleh dah. Allah Ta'ala kata, aku tetap tak terima sebab amalan kamu lah yang akan membentuk kamu ke surga ataupun ke neraka daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka selesailah hadis ni. Itulah maksud hadis yang terakhir. Wallahu a'lam. Okay, minggu depan tak ada tau. Minggu depan tak ada. Minggu depan minggu ketiga kan? Minggu lagi sekali minggu keempat pun tak ada di Taman Iping. Minggu depan di Teluk Kumbang. Kita ada lagi 1 minggu tak? Ada lagi kan? Saya tengok ada 1 minggu lagi. Last kan? Okey, baik. Oleh kerana minggu ni 2 minggu tak ada, jadi saya dengan lafaz ta'zimnya. Dengan lafaz ta'zimnya hari ni saya nak jemput seluruh sahabat-sahabat yang berada di sini dan juga yang berada di dalam Google Meet ke majlis walimatul urus perkahwinan anak lelaki saya yang akan bersiaran pada 4 Disember 4 hari bulan 12 bertempat di Masjid Makbul Teluk Kumbar. Tak boleh buat di sini, tak ada tempat. Habis semua orang dah ambil. Kalau orang tanya, awak ustazah buat jauh-jauh macam tak mau bagi makan je. Tang tu je yang ada. Jadi saya jemputlah semuanya. Walaupun siapa yang dengar ulangan saya, hari-hari saya jemput. Ingat tolong panggil pada orang yang tak ada hari ni. Tolong jemput pada sahabat-sahabat yang tak ada pada hari ni. Dan untuk yang ada anak pinak, ada suami, panggil dengan suami-suami sekali. Tak lagi kata ustazah panggil kami ya. Muslimah tak boleh baik. Boleh. Anak menantu dijemput dijemput sebab mungkinlah saya mungkin tak sempat nak pergi satu rumah ke satu rumah. Jadi boleh pakai tak kalau jemputan ni? Ada orang ni tak mau pakai. Mai rumah. Saya kata, aduh. Tapi kalau boleh pakai, alhamdulillah. Terima kasih. Begitu juga dengan sahabat yang berada dalam Google Meet semua saya jemput seisi keluarga. Kalau banyak, kita makan banyak. Kalau sikit, kita kongsi sama sikit. Boleh? InsyaAllah ta'ala. Pada 4 hari bulan 12, daripada jam 11 pagi hingga 5 petang. Lebih bila tu tak ada dah. Kalau pasal apa, bila buat delay, dia boleh lari balik. Ada saja melawak je InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita rancangkan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk sahabat-sahabat yang tak kena, tolong perkenalkan boleh tak? Boleh. Saya wakilkan untuk sahabat-sahabat yang tak kena, tolong perkenalkan. Kata kami pergi kuliah, saya panggil kenuri, hang tak pergi. Dia tolong panggil. Boleh? Boleh. Halal. Saya halalkan. Boleh. Ya. Hujung bulan dah. Ada, insyaAllah. Nak kenuri sangat-sangat ada tak? Tapi dia Sabtu, dia hari Selasa dah. Selasa dia nak keluar 4 tu. Sebenarnya saya tak buat apa pun dah. InsyaAllah ada, insyaAllah. Minggu last tu ada dah. InsyaAllah dah. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Ni Kak Ana. Okey, Kak Ana sana. Okey.
Pasal apa tak boleh halal? Pasal apa tak boleh halal? Pasal apa tak boleh halal? Okey. Okey. Hutang tak boleh halal. Tak perlu. Tak perlu dihalalkan. Kemudian? Okey. Okey. Baik. Saya faham, nah. Ini perkongsian daripada Kak Jana. Nah, hutang tak perlu dihalalkan sebab kita mengharap kedatangan pahala di akhirat nanti melalui timbangan. Nah, sebab dia mungkin akan dibangkitkan. Baik. Kenapa hutang dibangkitkan di akhirat nanti? Nah, kenapa hutang dibangkitkan? Sebab atas nama hutang dia akan dibangkitkan di akhirat nanti. Selagi kita ada berkait manusia sama manusia. Tetapi seandainya yang kawan yang tukang main berhutang dekat kita tu, dia main jumpa kita, dia habaq dia kata aku tak mampu sungguh-sungguh nak bayar. Nah, kita ni tak menghalalkan macam cikgu kata tadi. Nah. Memanjangkan tempoh. Kita mendapat imbuhan pahala yang berterusan selagi ada hayat. Sebab tu yang dia kata tak perlulah nak halal. Tapi kita redha. Betul tak? Kita redha. Betul. Kita redha. Dia panjang tu bawa. Bila kamu dia nak bayar. Tapi bila dia bayar, kita ambil. Selagi kita meredai, itulah yang dikatakan pahala sedekah yang kita perolehi. Macam dalam hadis kita ni tadi, no? Alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, kalau dia meninggal habis. Kalau kata kita nak tuntut dekat keluarga dia, kita bagi tahu macam ni. Ahli keluarga dia, mak dulu ada hutang RM5 dekat makcik. Tapi makcik halalkan. Alhamdulillah. Selesai. InsyaAllah ada, no? Allah tu maha kaya, no? Ya. Okey, Kak Ana, silakan. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Kak Ana nak tanyalah macam Ustazah kata tadi kan, kalau kita merongok, kita sudah tolong orang tapi kita merongok, langsung kita tak dapat pahala. Dan yang kedua Ustazah, macam kita solat jamak kan, macam Zuhur dengan Asar, betul Maghrib dengan Isya, betul masa bila kita nak buat Qalbiyah dengan Ba'diyah. Sebab Kak Ana keliru lah. Terima kasih Ustazah. Okey, baik. Kalau kita tolong orang tapi kita merungut, memang ada pahala. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakit-nyakit. Okey, memang habis. Nah, itu yang satu. Soalan yang kedua, Kak Ana tanya, kalau kita buat sembahyang jamak, tak kira lah jamak, takdim ataupun jamak, takhir. Saya ke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta apa? Myvi PKB ke? Myvi PMY 2831. Lagi satu? PND 7848. Dua-dua Myvi. Okey. Myvi satu, Azia satu. Daripada suruh tu, Umar kata, mungkin ada lori ikut nak keluar nak. Okey, berkenaan dengan solat jamak takdim ataupun takhir. Kak Ana tanya, waktu bila yang nak buat sunat qabliyah ba'diyah? Kan bila jamak 2 rakaat Zuhur, 2 rakaat Asar. Kita akan buat sekali himpun
Kalau qabliyah tu boleh buat. Qabliyah zuhur, betul tak? Tapi ba'diyah zuhur. Sebab lepas-lepas bagi salam nak bangkit buat asar. Baik, ulama fiqh mengatakan boleh kita buat lepas asar. Itu solat ba'diyah sebelum lepas zuhur itu solat ba'diyah zuhur. Kita sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini sembahyang zuhur 2 rakaat. Nak jamak takdim dengan asar. Buat sembahyang 2 rakaat saya zuhur, lepas habis bagi salam boleh bangkit buat solat sunat ba'diyah zuhur. Lepas habis solat sunat ba'diyah zuhur, boleh sambung terus dengan solat fardu asar 2 rakaat jamak takdim. Boleh. Tetapi yang paling elok, tak payah buat ba'diyah dia. Yang paling elok, tak payah buat ba'diyah dia. Buat qabliyah sahaja. Lepas tu sembahyang zuhur, sembahyang asar. Ada ba'diyah tak lepas asar? Tak payahlah buat. Itu yang terlebih elok. Tapi kalau kita dah biasa buat, boleh nak buat? Boleh buat. Boleh diselangi antara zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Boleh diselangi dengan ba'diyah 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Macam tu juga Aisyah. Okey, macam tu juga Aisyah. Qabliyah maghrib tak ada kan? Maghrib tak ada qabliyah. Tapi dia ada ba'diyah. Dia ada rakaat. Kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Buat ba'diyah 2 rakaat. Buat Aisyah 2 rakaat. Boleh jamak macam tu. Sana faham tak? Baru Kak Ana faham. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik. Dia ada ba'diyah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Benda ba'diyah jadi tak ada masalah. Qabliyah tak ada. Yang dia ada tengah-tengah tu. Tu yang jadi masalah. Macam subuh, dia tak boleh jamak lagi tak ada masalah. No? Okay dah? Ya, Alang. Sembahyang tahajud adakah wajib qada? Baik. Kalau kita ni orang yang istiqamah buat tahajud, tak pernah tinggal. Dia bukan wajib, boleh qada. Sunat qada sebab dia sunat. Kecuali kalau kita mewajibkan, aku wajibkan ke atas aku untuk buat tahajud seumur hidup. Dia tinggal, dia wajib qada. Tapi kalau orang ni istiqamah, maksudnya dia selalu buat tahajud. Tiba-tiba hari tu terlena. Jaga-jaga dah subuh, tahajud dah luput. Esok, waktu duha, dia boleh qada. Disunatkan qada. Untuk tahajud bagi orang yang istiqamah buat, tak pernah tinggal. Tapi kalau tak buat, tak tinggal, tak buat, tak tinggal, tak sunat qada. Okey, Kak Ramzah. Okey, baik. Terima kasih. Jenazah khunsa. Siapa yang patut menguruskan? Baik. Khunsa ni, dia ada 2 alat kelamin. Dia dinamakan khunsa muskil. Bila mana dia masuk akil balik, dia ada cenderung dia tau, khunsa ni. Dia kadang dia cenderung jadi lelaki, kadang dia cenderung jadi perempuan. Mengikut kecenderungan dia. Kalau dia cenderung jadi lelaki, maka jenazah dia diuruskan oleh lelaki. Kalau khunsa itu cenderung menjadi perempuan, maka jenazah dia diuruskan oleh perempuan. Sebab tu, bila khunsa ni yang belum akil balik, mana dia? Kita tak nampak kecenderungan dia. Belah mana? Di ketika ini, perempuan boleh menguruskan jenazah dia. Kalau dia belum akil balik. Ya. Oh, dia meninggal di tempat lain. Tengok pakaian yang dia pakai. No? Tengok pakaian dia pakai. Kalau dia pakai pakaian perempuan, maka perempuanlah menguruskan dia. Kalau dia pakai pakaian lelaki, maka lelaki lah yang menguruskan dia. Tapi hak lo ni jenis pakai jantan betina pun pakai pakaian tu yang susah ni. Nah? Jadi ketika ini perempuan lebih berhak menguruskan dia. No? Perempuan lebih berhak menguruskan dia. Kalau kita tengok khunsa ni kalau duduk dalam barisan saf, depan sekali imam, belakang imam lelaki, belakang lelaki khunsa.
Belakang khunsa baru perempuan. Kita ni yang belakang. Kalau ada kanak-kanak lelaki belakang jemaah lelaki, kanak-kanak lelaki. Belakang kanak-kanak lelaki, khunsa. Nah, belakang khunsa, kanak-kanak perempuan. Belakang kanak-kanak perempuan, baru kita perempuan dewasa. Kita belakang sekali. Itu sebaik-baik soft bagi wanita. Kok mana pun khunsa dengan perempuan, khunsa lebih dekat. Nah, lebih depan. Tapi kalau macam dalam masalah Kak Ramzah tanya, kita tengok cenderung pakaian. Kalau tengok pakaian pun jantan betina serupa, maka perempuan lebih berhak ke atas khunsa. Khunsa ni disebut khunsa muskil. Bila mana dia muskil, okay, baik. Saya pun dah jumpa lah orang khunsa ni. Waktu dia mai mengaji dengan kami ni, mula-mula dia masuk pondok. Kan pondok ni dia asingkan pelajar lelaki dengan perempuan. Bapak dia tanya Tok Guru, nak bawa pergi kat lelaki ke nak bawa pergi kat perempuan? Lepas tu Tok Guru kata bawa pergi kat perempuan dulu. Bawa dia masuk dulu asrama perempuan. Kita tengok bila dia masuk asrama perempuan, kami kan mandi ramai-ramai. Mandi sorang-sorang mana ada. Ramai telaga ada sendiri ya, no? Jadi bila dia dia tukar hormon dia nak jadi lelaki, dia kunci pintu, dia mandi sorang-sorang dia. Waktu tu kita nampak dia lebih ke arah lelaki. Kita yang jadi pemerhati ni, pergilah bagi tahu kat ustaz. Ustaz dia tak bagi kami masuk tempat mandi. Adakah kami kena jaga aurat ketika tu? Waktu ni wajib jaga aurat dengan dia. Terus ustaz tu bawa keluar. Bawa keluar dia. Tengok pada bahagian mana yang berfungsi. Maka lebih berfungsi pada lelaki, dia terus haram masuk belajar tempat perempuan. Jadi dinamakan khunsa muskil. Dia sampai kepada tahap dia akan berubah. Dan dalam dia jadi lelaki tu, kadang-kadang dia nak jadi perempuan. Kekayaan Allah, no? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kata bila matinya mereka ini lebih layak diuruskan oleh perempuan. Utamakan perempuan. Dia ada dua alat. Dan alat tu dia akan berfungsi salah satu 6 bulan perempuan, 6 bulan lelaki. Sampai dia akal baligh, dia akal baligh dia tunggu sampai umur ada 15 tahun. Kadang-kadang dia ada haid, dia akan cenderung jadi perempuan. Dan kalau dia tak ada haid, dia punya angry bird berfungsi. Ni saya belajar lah, bukan saya nak mencarut dah. Dia punya angry bird tu berfungsi. Mana dia hidup benda tu. Bila benda tu hidup, maka dia cenderung menjadi lelaki. Ketika ini kena buang alat perempuan dia. Dia buat pembedahan, dia buang alat perempuan. Dia buat pembedahan, dia buang dia punya lemak yang nak keluar menjadikan buah dada dia. Dia buatlah pembedahan. Kami tengoklah dia bedah kat sini, kat atas ni. Doktor buang hormon yang disebut taroib. Taroib itu buah dada wanita. Ini tanda kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh buat apa dia suka, no? Wallahu a'lam. Apa dia? Tak berdosa. Masa ni tak berdosa. Bahkan disuruh pilih mana satu yang berfungsi. Itu yang dia buang tu. Bapak dia lah yang bawa pergi buang dah. Lepas tu pergi letaklah dia dekat asrama lelaki. Tahu tak hari ni dia jadi apa? Suara dia bagai buluh perindu. Dia jadi Bilal Masjid Negara. Taman nampak negara mana? Suara dia macam buluh perindu. Punya sedap. Berkahwin. Tapi tak ada anak. Berkahwin. Kuasa Allah. Tak mai dah. Tak mai dah. Itu nama dia muskil. Dia tak ada misai. Dia macam orang perempuan. Muka dia macam perempuan. Tapi tengok cenderung lah kat mana dia pergi. Beda.
sudah dulu minta maaf banyak-banyak. Yang baik itu dari Allah, yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal qaumidh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum. taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad.